Dan untuk Buletin Jam ini juga kita ingin membincangkan berkenaan 100 Hari Kerajaan Perpaduan. Tumpuan pastinya terarah kepada pilihan raya negeri akan datang dan percaturan politik Melayu ketika ini. Dan untuk mengulas lanjut bersama saya di studio, kita bersama dengan Pengarah Eksekutif Ilham Center, Encik Isumuddin Bakar. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Okey, Encik Isumuddin, berkaitan dengan 100 Hari Kerajaan Perpaduan ini, topik kita nak bincangkan adalah berkaitan dengan percaturan politik Melayu dan juga strategi untuk hadapi PRN. Tapi terlebih dahulu, bagaimana Encik Isumuddin melihat kepada kesepakatan parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan ketika ini? Mungkin mereka ini sebelum ini adalah seteru tapi kini adalah dalam satu pasukan yang sama. Ya, Syazuni. Sudah tentu pola yang berlaku selepas penubuhan Kerajaan Perpaduan ini akan menguji secara empirikal penerimaan rakyat, terutama menjelang pilihan raya negeri, kerana percaturan ataupun apa yang dikatakan penyusunan pertemuan semasa pilihan raya umum yang lalu sudah berubah. Boleh dikatakan hampir total. Jadi peluang yang akan dihidangkan kepada pengundi sudah tentu mempunyai citra yang berbeza dengan pilihan raya umum yang lepas. Jadi yang keduanya ialah kita ingin melihat adakah fenomena ataupun keadaan apa yang dikatakan tanda aras yang berlaku kepada sokongan parti-parti politik yang berlaku dalam pilihan raya umum itu akan berulang kembali dalam pilihan raya negeri. Itu antara indikator-indikator yang penting untuk kita lihat bagaimana penerimaan rakyat terhadap perubahan kepada Kerajaan Perpaduan dan juga blok pembangkang sekarang yang berlaku selepas pilihan raya umum. Ya, Encik Isumuddin bercakap berkenaan dengan penanda aras. Pastinya kalau kita lihat pada sejak kebelakangan ini ada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen dalam parti-parti kerajaan yang dikatakan ataupun disifatkan sebagai bercanggah antara satu sama lain. Contohnya isu ahli parlimen di Sarawak iaitu DAP dan juga GPS di parlimen baru-baru ini. Jadi bagaimana sekiranya percanggahan pendapat ini tidak diuruskan dengan baik? Adakah ia juga boleh membawa kepada ketidakstabilan dalaman dalam Kerajaan Perpaduan itu sendiri? Ya, saya tak nafikan perkara itu kerana menguruskan dalam tempoh 3 bulan ataupun kurang daripada itu sebenarnya cabaran kepada Kerajaan Perpaduan kerana mereka adalah model yang belum teruji dan mereka tidak ada kerangka khusus untuk menguruskan perbezaan pandangan dan juga bagaimana mereka ingin berada dalam satu gabungan yang sebelum ini tidak pernah wujud. Jadi apa yang berlaku yang kita lihat kenyataan daripada Stampin yang kurang disenangi oleh GPS, kemudian kenyataan daripada ahli parlimen Hassan Karim sendiri yang bernada seakan-akan pembangkang di dalam kerajaan. Jadi suasana ini sebenarnya bertitik tolak daripada tidak adanya apa yang dikatakan konsolidasi di antara parti-parti dalam kerajaan. Baru hanya satu mesyuarat yang diadakan baru-baru ini yang menyaksikan itu adalah gabungan mesyuarat pertama sekretariat pemufakatan di kalangan parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan. Tetapi saya difahamkan menjelang pilihan raya negeri ini agak intensif untuk mereka menyusun, terutamanya perundingan pengagihan kursi dan sebagainya. Saya mengharapkan perkara itu boleh ada sinar menjelang pilihan raya negeri yang akan datang. Ya, secara khususnya juga menjelang PRU ataupun pilihan raya negeri di 6 negeri tidak lama lagi, apa mungkin strategi awal yang dapat kita baca untuk menguatkan parti? Dan mungkin ada yang melihat, ada pihak yang sudah pun memulakan strategi awal terlebih dahulu untuk melumpuhkan satu parti lawan dengan pendakwaan terpilih. Contohnya ini melibatkan kes-kes mahkamah yang terlibat ketika inilah. Jadi bagaimana Encik Isu melihat kepada perkara ini? Saya melihat dari segi politiknya memang itu adalah serangan kepada Perikatan Nasional khususnya adalah untuk mengendurkan ataupun mengurangkan apa yang dikatakan gelombang yang dibawa oleh Perikatan Nasional, sama ada dalam istilah yang disebut sebagai gelombang hijau ataupun sebagainya yang datang daripada Perlis, Kedah, membadai Kelantan, Terengganu sampai sedikit di utara Perak dan sedikit di utara Selangor. Sokongan boleh dikatakan segmen Melayu yang diberikan sokongan oleh pengundi Melayu terhadap Perikatan Nasional ini ingin disekat kemaraannya itu dengan Kerajaan Perpaduan cuba untuk membina naratif baru. Bagaimana sebagai contoh Perikatan Nasional tampil dengan imej bersih, naratif yang dibawa itu cuba diperlihatkan bahawa
tidak sebersih mana yang berlaku dengan kes mahkamah yang didakwa terhadap pemimpin Parti Perikatan Nasional. Jadi ini adalah persaingan dari segi peperangan psikologi bagaimana mereka ingin menyusun dan memenangi kembali hati pengundi Melayu yang telah memberikan sokongan secara besar kepada Blok Pembangkang. Itu antara mungkin strategi awal ataupun itu disifatkanlah didakwa. Pastinya kita nak melihat juga terhadap prestasi 100 Hari Kerajaan Perpaduan. Adakah tempoh dan juga mungkin kad laporan inisiatif ini boleh kerajaan jadikan sebagai modal untuk bahan berkempen nanti pada PRN yang akan datang, difahamkan akhir Jun, atau mungkin ini peluang untuk pihak pembangkang sebenarnya menang kembali hati rakyat? Saya rasa ini adalah cabaran kepada kerajaan sebenarnya untuk mereka cuba memenangi hati pengundi secara majoritinya, yang mana kalau kita lihat sokongan itu terbelah kepada dua. Kalau saya mengambil contoh 6 negeri nanti, 3 negeri itu adalah Blok Pembangkang ataupun yang dimiliki secara dominasinya didominasi oleh Perikatan Nasional, dan 3 negeri adalah Pakatan Harapan. Jadi seakan-akan terbelah pada dua segmen jajaran Melayu dan segmen bercampur dan juga majoriti bukan Melayu yang menyokong kepada Pakatan Harapan. Jadi persaingan itu sangat berpandukan kepada prestasi kerajaan perpaduan sekarang ini, yang mana polisi-polisi yang dikemukakan sebagai contoh, ekspektasi rakyat kepada kerajaan perpaduan sangat tinggi. Sudah tentulah menuntut kepada keazaman dan juga polisi yang tangible, yang nampak dengan jelas bagaimana usaha pemulihan ekonomi yang nak dilakukan. Sebagai contoh, kos sara hidup. Saya difahamkan kos sara hidup ini Perdana Menteri memberikan tumpuan awal dengan mengadakan mesyuarat khas menangani kos sara hidup. Dan kemudiannya selepas itu saya tidak nampak jelas apa sebenarnya penyusunan strategi yang ingin dikemukakan oleh kerajaan dalam menangani kos sara hidup rakyat. Jadi bagi saya ini akan diukur oleh pengundi di dalam 6 negeri ini, pertimbangan terhadap prestasi kerajaan, dan itu adalah cabaran yang saya nyatakan tadi pada peringkat awal, cabaran kepada kerajaan. Ya, itu kalau kita bercakap berkenaan dengan berdasarkan laporan hasil daripada pimpinan ataupun pentadbiran Kerajaan Perpaduan ini. Kalau kita bercakap berkenaan dengan percaturan politik Melayu itu sendiri menjelang pilihan raya negeri, semalam kenyataan pejuang yang ingin memohon untuk bersama dengan gabungan Perikatan Nasional. Apa yang kita boleh baca daripada perkara ini, Encik Som? Ya, keputusan pejuang memohon untuk menyertai Blok Perikatan Nasional ini ialah, bagi saya mereka sudah akur dengan keputusan pilihan raya umum. Sebenarnya pejuang telah test market lah, iaitu dalam pilihan raya negeri Johor. Tetapi dalam pilihan raya umum mereka nekat untuk bertanding sebanyak mungkin kursi, dan ternyata keputusannya itu tidak memihak kepada Parti Pejuang, yang mana peratusan yang diperoleh itu adalah di bawah 5% sokongan yang diperoleh dalam setiap kawasan yang ditandingi oleh pejuang. Maka menjelang pilihan raya negeri ini mereka terpaksa menukar strategi, yang mana sama ada berada dalam blok Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. Dan saya difahamkan ini adalah hasil keputusan daripada mesyuarat parti mereka, dan antaranya itu juga tidak disenangi oleh Tun Dr. Mahathir sendiri, yang sehingga mengumumkan keluar daripada Parti Pejuang. Jadi apa yang saya melihat ialah ini adalah pejuang ingin menyertai dalam blok yang berada yang dikatakan menghimpunkan sokongan orang Melayu. Kerana Parti Pejuang itu juga ada sebahagian daripada itu. Terutama saya melihat alangkah baiknya, oleh kerana tidak ada perbezaan pejuang dengan bersatu kini, bagi saya biduk berlalu kiamang bertaut. Lebih baiknya pejuang ini memohon untuk menyertai bersatu, itu lebih baik. Lebih baiklah. Jadi kalau kita bercakap berkenaan dengan cerapan daripada pilihan raya umum ke-15, pastinya seperti naratif orang Melayu juga dilihat disambut baik berdasarkan kemenangan di beberapa parlimen. Bagaimana Encik Isom melihat, adakah strategi sama contohnya penggunaan logo ataupun penggunaan bendera di negeri-negeri yang akan bertanding pada pilihan raya negeri nanti juga boleh dijadikan sebagai strategi utama mereka? Ya, di sini kita melihat dalam semasa pilihan raya umum yang lepas, beberapa negeri menggunakan, sebagai contoh Perikatan Nasional, mereka tidak menggunakan logo Perikatan Nasional, menggunakan logo PAS. Jadi itu adalah strategi memperlihatkan bahawa mungkin
pengundi lebih menerima logo PAS itu berbanding logo Perikatan Nasional. Saya difahamkan mungkin mengekalkan strategi yang sama ataupun mereka akan cuba untuk menyelaraskan menggunakan logo Perikatan Nasional berdasarkan gelombang sokongan yang diterima secara solid dalam pilihan raya umum yang lepas. Apapun perkiraan strategi logo dan sebagainya, tetapi saya melihat bahawa trend yang berlaku dalam pilihan raya umum itu dalam tempoh terdekat ini tidak banyak pola perubahan. Sebab itu saya nyatakan tadi tidak banyak berlaku pola perubahan ke arah kerajaan yang membentuk kerajaan perpaduan sekarang ini, dan itu adalah cabaran untuk parti kerajaan itu untuk memecahkan segmen sokongan yang diperoleh oleh Blok Pembangkang. Ya, pastinya untuk melihat kepada pentadbiran 100 hari kerajaan perpaduan ini, banyak juga kajian-kajian yang dijalankan, pendapat daripada rakyat berdasarkan hasil pentadbiran oleh kerajaan perpaduan ini. Mungkin daripada sudut Ilham Center sendiri, apa yang dapat Encik Issom mungkin kongsikan bersama kami lah terhadap ketidakpuasan hati ataupun mungkin rakyat berpuas hati dengan apa yang ditadbir oleh kerajaan perpaduan ketika ini? Baik, kebiasaannya ataupun dalam istilahnya ghalibnya lah, berlaku penerimaan dalam skala besar untuk menerima kerana rakyat memberikan harapan untuk dipenuhi oleh kerajaan. Itu adalah normal dalam tempoh 100 hari. Tetapi bezanya kena lihat dalam keputusan pilihan raya umum yang lepas, segmen pengundi Melayu, terutamanya di kawasan Parlimen yang berada dalam jajaran kursi Melayu, mereka telah menyokong Perikatan Nasional. Jadi Perikatan Nasional ini boleh dikatakan mewakili suara pengundi Melayu. Dan sudah tentulah oleh kerana kalau kita tengok apa yang diucapkan oleh ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional di Parlimen, mereka cuba menyusun naratif mereka adalah mewakili segmen pengundi Melayu yang tidak berpuas hati dengan kerajaan. Jadi sedikit sebanyak perkara ini sebenarnya adalah manifestasi daripada sokongan dari semasa pilihan raya umum yang lepas. Jadi sebab itu saya nyatakan seakan-akan terpecah blok, dua blok yang ketara, iaitu blok Melayu yang menuntut perubahan kerana mereka ini dahulunya menyokong Perikatan Nasional, dan sekarang ini kerajaan perpaduan perlu memenuhi dan juga mengatasi dan juga bagaimana untuk mereka menyusun strategi menangani pola sokongan yang berlaku semasa pilihan raya umum yang lalu. Ya, dan itu juga diberi tumpuan untuk pilihan raya negeri yang akan datang. Tetapi akhir sekali, Encik Issom, 100 hari kerajaan perpaduan ini bagaimana Encik Issom melihat tadbir urus dan juga tata kelola boleh diperkasakan lagi oleh kerajaan perpaduan ini, apatah lagi Perdana Menteri sendiri banyak menegaskan berkenaan dengan mengelakkan ketirisan dan juga untuk mencegah rasuah itu. Saya melihat perkara pertama sekali yang dituntut sekarang ini ialah manifesto. Oleh kerana penubuhan ini dan pembentukan kerajaan ini adalah di luar proses yang biasa dilakukan dan kolasi yang bagi saya di luar kebiasaan. Jadi oleh kerana menuntut manifesto mana yang perlu dirujuk. Dan sekarang ini seakan-akan merujuk kepada manifesto Pakatan Harapan. Tetapi sebenarnya pembentukan kerajaan itu bukan di atas beban Pakatan Harapan semata. Jadi penyusunan manifesto itu adalah bagi saya satu segmen yang perlu dipenuhi oleh kerajaan untuk jelas yang mana yang ingin mereka nyatakan perlu dipenuhi untuk janji kepada rakyat yang dalam pilihan raya umum yang lalu. Yang kedua ialah segmen ekonomi yang kita tahu bahawa semasa sebelum pilihan raya kita dah telah buat kajian bahawa 74% ingin melihat pemulihan ekonomi negara dan juga pembasmian kemiskinan kos sara hidup itu ditangani. Dan sudah tentulah saya nyatakan tadi, rakyat ingin melihat secara jelas dan tangible macam mana tindakan dan juga strategi dan juga polisi yang disusun oleh kerajaan mampu menjawab dan juga mengeluarkan harapan rakyat itu diterjemahkan dalam bentuk yang lebih jelas. Okey, baik. Terima kasih Encik Hissomuddin Bakar yang merupakan pengarah eksekutif Ilham Center. Mungkin Ilham Center juga akan kongsikan kepada kami dapatan kajian berkenaan dengan 100 hari kerajaan perpaduan ini. Terima kasih sekali lagi Encik Issom. Saya kira sekian untuk Buletin Awal ini. Terima kasih kerana menonton. Teruskan bersama kami. Saya Nur Syazwani Safusham. Assalamualaikum.